Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengimbau sedikit sempena berlakunya peristiwa ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, yang merupakan salah satu daripada mukjizat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbesar selepas daripada mukjizatul Quranul Karim. Isra wal Mi'raj dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas baginda sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan tahun yang dinamakan sebagai tahun Al-Huzni, Amul Huzni, tahun yang berduka cita. Tatkala diwafatkan isterinya yang tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu dan meninggalnya Abu Talib, yang kedua-dua adalah merupakan dua insan yang banyak mendukung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila meninggalnya Abu Talib dan wafatnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, maka halangan-halangan daripada masyarakat Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berani dan lebih nyata, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan perancangan untuk beralih dakwah dia daripada Mekah yang tidak diterima oleh masyarakat Mekah. Bahkan Nabi dihina, bahkan Nabi dituduh sebagai orang gila dan sebagainya. Maka Nabi SAW merancang untuk mengubah ataupun menghalakan dakwahnya ke tanah daerah Taif. Namun begitu, alangkah sedihnya Nabi SAW, kerana sifat Nabi adalah merancang. Yang menentukan perancangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sampai saja di perkampungan persisiran bandar kampung Taif, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukannya disambut dengan perasaan gembira, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut dengan balingan batu, cacian-cacian, kejian-kejian, sehingga diceritakan Nabi SAW luka tubuh badannya. Bahkan ada juga yang meriwayatkan darah yang keluar daripada luka Nabi itu membasahkan selipar dia. Betapa hebatnya apa yang didepani oleh Nabi SAW, menjadi suatu pengajaran kepada kita. Yang namanya dakwah ini, tuan-tuan, dia mesti dan wajib ada padanya halangan. Tatkala kita membesarkan anak kita, menunjukkan dia benda-benda yang baik, mengajarkan kepadanya benda-benda yang baik, sudah pasti akan ada halangan dia. Maka apakah jawapannya? Jawapan yang pertama sekali ialah as-sabru, kena sabar. Kerana memang itulah lumrah bagi orang yang berdakwah. Melenturkan isteri kita dalam hal-hal yang tertentu juga suatu masalah juga pada kita. Tapi apakah jawapannya? Jawapan yang pertama ialah as-sabru. Jawapan yang kedua ialah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu saya mengajar anak saya, isteri saya, kalau ada masalah berkeluh kesahlah kita depan Allah. Sebagaimana Nabi SAW pernah juga berkeluh kesah di depan Allah Subhanahu wa taala tatkala ia diusir daripada kota Taif. Allahumma ilaika ashku, ya Allah, aku mengadu kepadamu, ya Allah. Itu di antara catatan-catatan dalam sejarah. Maka menjadi orang yang menyusuri dakwah ini, dengan erti kata yang lain, mengajak orang untuk berbaik, berbuat baik, mentaati perintah Allah, jalan-jalan itu pasti akan kita tempuh
Maka jawapan bagi ketenangan dalam menghadapi perkara-perkara tersebut seperti mana yang saya katakan tadi. Yang pertama, as-sabru, kena sabar. Yang kedua, berkeluh kesah dengan makna yang lain, as-salah, iaitu kita mengadu dengan kita melaksanakan sembahyang. Mengadulah depan Allah, tuan-tuan. Ya, mengadulah depan Allah dalam bahasa yang cukup mudah untuk kita faham. Ya Allah, aku dah penat dah cakap pada bini aku ni. Ni ya Allah, ni kali yang ke-60 dah. Dia tetap juga tidak dengar. Ya Allah, aku hanya boleh mampu memberitahu saja. Hidayah itu adalah milikmu ya Allah. Titiskan air mata. Titiskan air mata. Tatkala kita berkeluh kesah sebegitu di depan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan beroleh padanya ketenangan. Selepas daripada peristiwa itu, tuan-tuan, Nabi tidak terhenti dengan masalahnya ketika mana keluar daripada kota Taif. Nak masuk kota Mekah balik semula pun jadi masalah. Sehinggalah ada seorang kawan lama Nabi memberi jaminan kepada Nabi. Kalau tak silap saya, nama dia Mut'im bin Ad. Dia memberi jaminan kepada Nabi, membenarkan Nabi masuk balik semula ke Mekah. Dan selepas beberapa ketika, maka berlakulah peristiwa Isra' wal Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra' wal Mi'raj, kalau dipikir dengan akal, maka dia sesuatu yang terkeluar adat. Lantaran itu dia dinamakan mukjizat. Oleh kerana itu, peristiwa Isra' jangan diterima pada sudut akal, mesti diterima pada sudut iman. Kerana dia adalah kehendak dan perancangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra' ni kalau kita bercerita pada anak-anak, maka hendaklah dikuatkan pada sudut beriman dulu. Kemudian nanti adalah macam mana cara untuk menepati peristiwa tersebut pada sudut pemikiran manusia. Allah Subhanahu wa taala memulakan menceritakan tentang peristiwa Isra'. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Jadi mana-mana orang kalau dia tidak beriman dengan peristiwa Isra', kafir dia. Kenapa boleh kafir? Kerana dia adalah dalil yang qat'i. Apa dia dalil yang qat'i? Yang tercatat di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Subhanallazi asra bi'abdih, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi peristiwa Isra' dan juga Mi'raj adalah peristiwa Nabi itu diperjalankan oleh Allah. Seperti mana yang pernah saya kongsikan kepada tuan-tuan, ada 2 ekor semut. Ada 2 ekor semut. Dia berjumpa pada suatu pagi. Lalu semut A bertanya kepada semut B, wahai semut B, semalam seharian malam aku tak jumpa engkau. Engkau ke mana? Lalu kata semut B tadi, kata semut A tadi, aku pergi Pulau Pinang. 2 ekor semut ni tinggal kat mana? Tinggal dekat Segamat. Dia tinggal dekat Segamat. Lalu semut yang bertanya, semut B tadi bertanya, engkau kata engkau pergi Pulau Pinang malam tadi, subuh ni dah ada kat sini. Pelik. Pelik. Dijawab oleh semut A, apakah pelik? Aku terjatuh dalam kocek bos aku. Bos aku naik kereta Mercedes daripada Segamat, dia pecut sampai ke Pulau Pinang malam tadi. Habis dia kerja, dia patah balik sampai dekat Segamat waktu subuh. Asra, bukan aku yang berjalan, aku diperjalankan. Maka peristiwa Isra' adalah peristiwa bagaimana Allah memperjalankan hambanya. Lantaran itu
memulakan penceritaan ini dengan ungkapan subhanallah. Subhanallah artinya bukan dengan kederat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia dalam perancangan yang diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra itu tidak lain tidak bukan hanyalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, memperlihatkan bagaimana kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki 7 petala langit, yang memiliki kekuasaan luas seluas-luasnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin masa dan waktu tidak mengizinkan untuk saya cerita secara detail, kerana mana-mana ustaz pun kalau dia cerita bab Isra wal Mi'raj agak kelang kabut, pasal terlalu banyak penceritaannya dan terlalu banyak ibrah yang boleh kita ambil. Saya cuma memokuskan untuk tahun ini ialah dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diisra'kan seperti mana yang telah disepakati oleh para ulama, iaitu pada 20 Rejab, yang berlaku kalau ikutkan hari inilah, hari ini. Dan ia berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan beberapa peristiwa. Selepas menemui beberapa peristiwa ini, kita dapati Nabi tatkala turun daripada langit, Nabi amat bermotivasi. Dan selepas daripada peristiwa Isra wal Mi'raj ini, kita melihat bagaimana strategi Nabi akhirnya berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Setengah ulama menyatakan bahawa ini semua hasil daripada motivasi Allah Ta'ala yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana tuan-tuan dalam peristiwa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menemui beberapa individu Nabi dan juga Rasul. Di antaranya Nabi Adam alaihi salam. Pada langit yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk masuk ke langit yang pertama, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menemui Nabi Adam alaihi salam. Kenapa saya bawa hanya pada sudut Mi'raj? Kerana saya nak memberitahu yang dikatakan beriman kepada Rasul itu, tuan-tuan, kita mesti dan wajib mengetahui setidak-tidaknya 25 Rasul ini. Dalam Isra wal Mi'raj hanya diceritakan 7 Rasul, tetapi yang wajib kita ketahui secara tafsili, tafsil itu maksudnya terperinci, iaitu seramai 25 orang Rasul. Rasul pada keseluruhannya adalah 124,000 orang. Ada riwayat yang mengatakan lebih daripada itu. Dan yang dilantik menjadi Rasul ialah 313 orang. Dan yang wajib kita ketahui ialah seramai 25 orang. Tatkala disebut yang wajib kita ketahui 25 orang, kategori wajib adalah dipanggil sebagai tafsili. Kena tahu secara detail satu persatu. Lebih-lebih lagi Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, yang dikatakan secara tafsili itu paling mudah tatkala tiba-tiba ada seseorang sedang bercerita, dia tahu ni kisah Nabi Ibrahim. Tatkala ada seorang ceritakan ada seorang budak tu dia kena sembelih, tak siapa dia sembelih, dia diarah oleh Tuhan supaya sembelih. Oh, tahu dah ni kisah Nabi Ibrahim dengan kisah Nabi Ismail. Maka orang ini, tuan-tuan, dia masuk kepada benar-benar beriman kepada Rasul.
Tapi kalau orang cerita benda-benda macam itu, tiba-tiba dia tak tahu. Lebih dia kenal Haji Ibrahim daripada Nabi Ibrahim. Lebih dia kenal daripada cerita Haji Adam daripada Nabi Adam alaihissalam. Orang ini orang yang belum lagi mantap berimannya kepada Rasul alaihimussalatu wassalam. Lantaran itu, bila kita melihat dalam peristiwa Mi'raj ini, Nabi diperkenalkan beberapa orang Rasul sebagai memberi iktibar kepada kita. Yang dikatakan beriman kepada Rasul ialah mesti kita mengetahui bagaimana perjalanan hidup Nabi tersebut pada kadar kemampuan kita. Oleh kerana itu, yang mula-mula sekali ialah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini dipanggil sebagai Abul Bashar ataupun Abu Bashar. Kenapa dipanggil sebagai Abu Bashar? Bapa kepada manusia. Nabi Adam ni cantik tak? Secantik-cantik Nabi ialah Nabi Adam. Kenapa pula? Kerana sentuhan Allah yang pertama ialah pada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Yusuf cantik tak? Cantik Nabi Yusuf. Tapi kata para ulama, Nabi Yusuf nak banding Nabi Adam suku aja. Cantiknya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam bukan diusir daripada syurga. Kerana Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi khalifah dalam syurga, tetapi menjadi khalifah di atas bumi. Oleh kerana itu, jangan sebut Nabi Adam itu diusir, tetapi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana blueprint penciptaan Nabi Adam bukan duduk dalam syurga. Dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala khalifatal ardi, untuk menjadi khalifah di bumi. Itu sebab para hadirin, Nabi ada menyatakan tidak ada matahari yang terbit yang lebih mulia daripada hari Jumaat. Maknanya matahari terbit hari Isnin, Selasa, Rabu. Semulia-mulia terbitnya matahari ialah matahari pada hari Jumaat. Lalu sahabat bertanya, kenapa? Nabi cerita kerana hari Jumaat, hari Adam itu dikeluarkan daripada syurga. Maknanya Jumaat hari yang mulia, Adam dikeluarkan pada hari yang mulia. Artinya dia bukan diusir, dia dikeluarkan kerana nak menyampaikan matlamat penciptaan dia. Tuan-tuan, kalau Adam tak dikeluarkan, Nabi Adam tidak dikeluarkan daripada syurga, maka tak ada kita. Tak ada kita. Lantaran itu, pada skop ini tuan-tuan, beriman kita kepada Rasul kena hati-hati. Kerana ada daripada kalangan pengikut-pengikut agama Samawi menyatakan bahawa Nabi Adam berdosa. Sedangkan kita belajar pada sudut sifat-sifat yang wajib bagi para rasul, iaitu dia maksum, dia terpelihara daripada berbuat dosa-dosa. Kemudian selepas daripada itu, Nabi Adam alaihissalam disapa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Adam alaihissalam menyebut dengan perkataan Ibnu Salih, iaitu anak yang soleh, meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan laqab, dengan kunyah Ibnu Salih, kerana Nabi Adam alaihissalam merupakan bapa segala umat. Lalu dia memanggil Nabi Muhammad yang salah seorang daripada umatnya dengan memanggil anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Nabi Adam alaihissalam diceritakan dia memandang di sebelah kanan dalam keadaan gembira, dia senyum dia, dan tak kala dia memandang sebelah kiri, menangis dia. Lalu ditanya kepada Nabi Adam alaihissalam, kenapa wahai abu, kenapa wahai ayah? Lalu dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam, tak kala aku menoleh sebelah kanan, ramai daripada umat aku yang masuk syurga, dan aku pandang sebelah kiri, rupa-rupanya ada juga yang masuk neraka. Rupa-rupanya ada juga yang masuk neraka. Sedihnya Nabi Adam alaihi
alaihi salam meneruskan perjalanan naik ke tingkat yang kedua, bertemu dengan Nabi Zakaria dan bertemu juga dengan Nabi Isa. Siapakah dia Nabi Zakaria? Nabi Zakaria ni tuan-tuan ialah Nabi yang memelihara Maryam. Apa hubungan Zakaria dengan Maryam? Lebih kurang bapa saudara. Bapa saudara. Kerana ayah kepada Siti Maryam ni ataupun Maryam ni namanya Imran. Isteri Imran itu adik-beradik dengan Zakaria. Jadi maknanya Zakaria tu jatuh kepada bapa saudara dia. Macam mana boleh Zakaria, Nabi Zakaria yang memelihara Maryam? Kerana Maryam ni tuan-tuan, ketika mana dia dilahirkan, ibunya telah tua sangat. Imran dalam sejarah Al-Quran menceritakan dia pernah bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kurniakan kepada aku seorang anak lelaki yang nanti kelak apabila dia lahir, aku nak wakafkan dia dekat tempat ibadat. Maknanya dia akan duduk beribadat saja pada engkau. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Tapi pada usia yang telah amat tua, maka lahirlah Maryam. Oleh kerana mak dah tua, ayah dah tua tak larat, maka Maryam ini diserahkan kepada pakciknya, iaitu Nabi Zakaria. Maka wakaffalaha Zakaria, yang memelihara Maryam itu adalah Zakaria. Maka Maryam duduk di, istilahnya lebih mudah untuk kita faham, di masjid lah. Duduk di masjid, hanya beribadat kepada Allah saja. Sejak daripada dia kecil sampailah umur dewasanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepadanya seorang anak tanpa ayah yang namanya Nabi Isa alaihi salam. Zakaria bila tengok Maryam mengandung, dia pun turut berdoa. Dia turut berdoa. Bahkan doa ini bukan sekali dua, puluhan tahun lamanya berdoa. Apa doa dia? Minta kepada Allah supaya dapat seorang anak. Lalu Allah Ta'ala perkenankan doa tersebut, maka lahirlah Nabi Yahya. Jadi Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dia hidup dalam satu zaman. Bahkan kita tengok Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan Nabi Isa, ketiga-tiga Nabi ini semuanya pada penceritaan itu secara zahirnya dia semua dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nabi Yahya kenapa dia dibunuh? Dipancung kepala dia. Kerana dia memfatwakan apabila ada seorang raja dia nak berkahwin dengan anak tiri dia. Dalam kitab Taurat, perkahwinan ada pertalian mahram, hukumnya haram. Tapi oleh kerana mak tiri dia tadi ni yang dah tua, dia ada anak hasil perkahwinan dengan orang lain, akhirnya dicantikkan anaknya tadi itu untuk dipersembahkan kepada raja, padahal itu adalah puteri dia. Tak kala mendengar Nabi Yahya alaihi salam, maka Nabi Yahya alaihi salam mengeluarkan fatwa hukumnya adalah haram dan tak boleh berkahwin. Lantaran mengeluarkan fatwa itu, raja tak berkenan kerana raja telah terperangkap untuk berkahwin dengan puteri yang amat cantik itu. Akhirnya mengarahkan beberapa tenteranya untuk menangkap Nabi Yahya dan membunuhnya. Lalu ditangkap, kemudian dibunuh dengan cara dipancung kepalanya. Tidak cukup dengan itu, diarahkan untuk membunuh ayah dia, kerana ayahnya Zakaria mengambil sikap yang sama seperti mana Nabi Yahya, iaitu memfatwakan perkahwinan itu adalah haram. Namun begitu, Nabi Zakaria sempat melarikan diri, dan dia ceritakan dia dapat menyuruk di dalam sebatang pokok.
Namun begitu, iblis telah menunjukkan pokok itu kepada tentera-tentera raja ini. Akhirnya pokok itu telah digergaji. Maka terkenallah kisah Nabi Zakaria. Dia meninggal dunia, dia wafat adalah disebabkan kerana dia digergaji. Ada riwayat yang menyatakan bahawa ketika mana dia digaji, dia merasa sakit dan hampir-hampir mengeluarkan suara laungan kesakitan. Lalu kata malaikat, jangan kau keluarkan suara laungan kesakitan itu, kerana tatkala suara itu terkeluar nanti, seluruh umat engkau akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan diam, menahan kesakitan, digergaji, akhirnya dia wafat pada ketika itu. Sejurus lepas itu dikejar pula Nabi Isa alaihi salam juga untuk dibunuh. Maka lantaran itu kita dapat cerita dia disalib, kemudian dia dibunuh. Itu penceritaan daripada orang-orang Kristian. Adapun penceritaan dalam Al-Quran tidak sempat ditangkap, kerana yang ditangkap itu adalah yang diserupai kepada Nabi Isa. Satu riwayat menyatakan bahawa dia adalah anak murid kepada Nabi Isa alaihi salam yang telah berpaling tadah. Lalu diubah mukanya hampir-hampir sama seperti mana Nabi Isa, lalu ditangkap, kemudian dia disalib dan kemudian dia dibunuh. Mengikut agama Kristian, memang dia ditangkap, dia dibunuh. Selepas 3 hari dia diturunkan balik semula. Itu pendapat agama Kristian. Adapun pendapat dalam Al-Quran, pegangan yang mesti kita pegang, iaitu Nabi Isa alaihi salam tidak ditangkap, bahkan rafa'ahullah, Allah mengangkat dia ke langit. Tuan-tuan, boleh juga saya kongsi di sini. Tak kala kita bercerita dengan Nabi Isa, aja sikit saja yang saya nak kongsikan di bahagian itu, iaitu bila kita belajar ilmu tauhid, bila kita belajar ilmu tauhid, ada di sana kalimah-kalimah yang kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa di atas setiap sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki. Adakah betul begitu? Jawapannya betul. Tetapi kena ketahui bahawa yang dikatakan tiap sesuatu itu hanyalah perkara-perkara yang harus sahaja. Tidak boleh Allah Ta'ala buat perkara-perkara yang mustahil. Kenapa? Kerana kalau Allah Ta'ala berbuat perkara-perkara yang mustahil, maka dia menjatuhkan martabat ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan tidak akan terasa, melainkan selepas kalau tuan-tuan berdebat dengan orang-orang Kristian. Orang Kristian, dia beritahu tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Pasal orang Kristian berkeyakinan bahawa Allah ada dalam batang tubuh Nabi Isa, sehingga Nabi Isa itu dianggap sebagai Tuhan. Dalam badan Nabi Isa itu ada Tuhan anak Isa, ada Tuhan bapa, Tuhan itu sendiri. Itu keyakinan dia. Lalu dia akan berdebat dengan kita, Allah Ta'ala boleh buat apa saja dia nak buat. Dia boleh masukkan diri dia ke dalam Nabi Isa, dia boleh mencipta isteri dia. Tuan-tuan, itu pandangan daripada orang-orang Kristian. Tak kala kita kalau tidak belajar ilmu akidah juga mengatakan betul juga dia kata, ketika itu goyanglah akidah kita. Kerana apa? Kerana kita menjatuhkan martabat ketuhanan bersifat seperti mana makhluk. Lantaran itu, kalau kita belajar ilmu akidah di bahagian tajuk ta'alluq qudrah dan ta'alluq iradah, membahaskan di situ yang dimaksudkan Allah Ta'ala berkuasa Allah Ta'ala itu dalam perkara-perkara yang harus sahaja. Adapun perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang mustahil, di sisi ilmu kalam, pada sudut akal,
Allah Ta'ala tidak boleh buat. Jadi kalau di bahagian itu tuan-tuan saya kongsikan, kerana kita khawatiri, kita khawatiri bila berhujah dengan orang-orang yang seumpama itu, kita mengatakan betul juga rupa-rupanya akidah kita telah pun rosak. Kemudian pada langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam terkenal. Cuma dalam cerita Nabi Yusuf ni tuan-tuan, ibrah yang boleh kita ambil, yang pertama sekali dengan adik-beradik jangan gaduh, itu je lah. Dengan adik-beradik jangan bergaduh. Walau macam mana tegang sekalipun isu kita berhadapan dengan adik-beradik kita, jangan sekali-kali bergaduh. Dan itulah yang telah ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun Nabi Yusuf alaihissalam sampai kepada peringkat nak dibunuh oleh adik-adik dia, tapi tak kala Nabi Yusuf alaihissalam memegang jawatan yang tinggi, membantu setiap adik-beradik dia dan memaafkan semua adik-beradik dia. Oleh kerana itu, di antara kisah peristiwa Nabi SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ibrahnya yang boleh kita ambil, Nabi Yusuf alaihissalam tidak memusuhi adik-beradik dia. Dan Nabi Yusuf alaihissalam juga, saya pernah juga dalam kuliah saya, peristiwa yang berlaku kepada Nabi Yusuf menjawab persoalan di kalangan para ulama, yang mana ada hadis menyatakan bahawa seorang mukmin itu waktu dia nak meninggal dunia, tak kala nyawa itu dicabut, sakitnya seperti mana sakit pukulan senjata pedang sebanyak 300 kali cencangan. Sakitnya orang mukmin tak kala nyawanya dicabut. Ada satu riwayat menyatakan orang mukmin tatkala nyawa ni dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, roh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dicabut begitu lembut sehingga diumpamakan seperti menarik sesuatu daripada ajin tepung. Maknanya tak rasa apa-apa. Jadi kata ulama, macam mana ni? Yang ini orang mukmin mati sakit, yang ini pula tak sakit. Maka jawapannya ada dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mana Nabi Yusuf alaihissalam diviralkan kisahnya, bagaimana Zulaikha, isteri kepada pembesar, mengajak Nabi Yusuf supaya berzina. Tiba-tiba Nabi Yusuf alaihissalam menolak ajakan tersebut. Kerana bini pembesar ni tuan-tuan, lama dah dia suka pada Yusuf. Kerana Nabi Yusuf ni memiliki ketampanan wajah dan kehebatan pada sudut pemikiran dia. Sampai satu masa ada ruang diajak berzina, Nabi Yusuf menolak, dikejarnya Nabi Yusuf. Lalu diceritakan dapat dipegang kamis Nabi Yusuf di bahagian belakang, koyak. Kisah mengenai isteri pembesar ni nak bersama-sama dengan Nabi Yusuf telah jadi viral satu kampung, menyebabkan isteri kepada pembesar ni malu. Akhirnya untuk menebus rasa malu itu, dia memanggil semua isteri-isteri pembesar datang ke rumah dia dan diberikan setiap orang satu pisau dan sebiji buah. Dalam masa mereka sedang bersembang-sembang membuka buah tadi dengan menggunakan pisau, maka diarahkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam lalu ketika itu. Dan tak kala Nabi Yusuf lalu dekat situ, Allah Ta'ala bercerita dalam Quran, hadzal malak, ini bukan manusia, ini adalah malaikat ni. Ketika mana melihat wajah Nabi Yusuf alaihissalam, isteri-isteri pembesar tadi tidak sedar yang sedang dia kopek bukan buah, tapi yang sedang dia kopek ialah tangan dia sendiri, luka tangan dia. Tapi oleh kerana nikmatnya memandang muka Nabi Yusuf alaihissalam, kesakitan itu tidak terasa. Maka jawapan bagi orang mukmin yang nak meninggal dunia, di mana Allah Subhanahu wa taala
ketika mana roh nak dicabut, Allah Ta'ala akan buka gambaran syurga yang bakal diduduki oleh orang-orang yang beriman. Lantaran sonoknya, cantiknya syurga tersebut yang sedang ditonton, ketika itulah nyawanya dicabut. Tak kala nyawa dicabut, tidak terasa. Pasal apa tak terasa? Pasal nikmatnya sedang melihat gambaran yang sedang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap sakit tak? Tetap sakit, tapi hilang sakit kerana nikmat melihat. Baik, langit yang keempat ialah Nabi Idris alaihi salam. Siapa Nabi Idris? Adam Idris, Nabi yang kedua. Kalau ikutkan Nabi yang kedua, ranking yang kita selalu kenal, tapi dia sebenarnya jatuh nombor 3. Setengah ulama ada menyatakan bahawa Nabi Idris ni diambil daripada kata dasar ia darsun. Daripada perkataan darasa ni yang jadinya madrasatun. Darasa ni makna apa? Belajar. Madrasah tempat belajar. Idrisun, orang yang banyak belajar pasal dia cerdik. Dalam banyak-banyak nabi, di antara nabi yang cerdik ialah Nabi Idris alaihi salam. Tatkala Nabi Idris alaihi salam, dialah yang mempopularkan jahitan. Dialah yang memulakan jahitan, memperkenalkan bagaimana menjahit itu. Dia juga memperkenalkan bagaimana penulisan. Dia juga memperkenalkan ilmu astronomi, bintang. Maka setengah ulama menyatakan bahawa lantaran itulah dinamakan Idris. Kerana tuan-tuan, nabi-nabi ni ada kadang-kadang bukan nama sebenar. Yaqub contohnya. Yaqub disebut dalam Quran nama Yaqub. Rupa-rupanya Yaqub itu namanya Aqabah. Aqabah itu maknanya menyusul. Rupa-rupanya Nabi Ishaq dengan Nabi Yaqub ni lahir sekali. Lepas Ishaq, tengok-tengok ada seorang lagi. Lepas Ishaq tu menyusul tu dalam bahasa Arab Aqabah. Lalu dinamakan dengan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub. Itu sebahagian daripada penceritaan ataupun mu'akh. Jadi Nabi Idris alaihi salam terkenal. Kemudian Nabi Harun alaihi salam bertemu pada tingkat yang ke-5. Kemudian pada Nabi yang seterusnya, Nabi Musa alaihi salam, tingkat yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setiap pertemuan ini tuan-tuan, peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada semua para rasul ini berlaku selepas itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam keluar daripada syurga, Rasulullah keluar daripada Mekah. Kemudian Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya. Nabi Zakaria nak dibunuh, berlaku pembunuhan. Nabi Yahya juga pembunuhan. Maka Nabi Muhammad juga berdepan dengan untuk dibunuh dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihi salam yang banyak melawan dia adalah adik-beradik dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak menentangnya adalah daripada kalangan keluarganya. Begitu juga dengan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam memiliki kepakaran pada sudut pertuturan dan seorang yang amat melemah lembut. Nabi Musa alaihi salam pada zaman yang sama, kerana Nabi Musa dan Nabi Harun adalah adik-beradik. Nabi Musa alaihi salam memiliki keperkasaan, hebat tubuh badan dia, pemberani, seorang yang berani, seorang yang memiliki kepandaian pada sudut kepimpinan, tetapi mempunyai kelemahan pada sudut pertuturan. Sehingga Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah supaya datangkan seorang nabi lagi supaya boleh bantu dia tatkala nak bertemu dengan Firaun laknatullah. Nabi Musa alaihi salam kata kepada Allah, aku takut nak bertemu dengan Firaun. Walaupun Nabi Musa ni gagah dah, tapi Firaun itu lebih hebat daripada itu.
Fizikalnya, setengah ada riwayat mengatakan lalat dan nyamuk tak pernah hinggap pada badan tubuh dia. Hebatnya Firaun. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Harun supaya kedua-dua ni, Nabi Harun ni ada kelembutan dan kefasihan dalam percakapan. Nabi Musa ada kepandaian pada sudut strategi, maka bertemu. Kedua-duanya bertemu Firaun. Walaupun bertemu Firaun yang begitu hebat orang dia, begitu kuasanya besar, Allah Ta'ala pesan pada Nabi Musa dan Nabi Harun, qulu qawlan layyina. Walaupun hebat, tapi kata Allah, wahai Musa, wahai Harun, kau berdepan dengan dia, cakap dengan bahasa yang lembut. Dan akhir sekali dalam langit yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menemukan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, rupa dia sebiji seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fizikalnya, rupa parasnya. Begitulah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni apa? Baitul Ma'mur ni Kaabah belah langit sana. Untuk tawaf di kalangan para malaikat. Kalau di bawah Kaabah untuk manusia dan jin. Atas namanya Baitul Ma'mur. Atas daripada Baitul Ma'mur namanya Sidratul Muntaha. Dan di situlah Allah telah mengarahkan perintah kepada kita untuk melaksanakan solat secara ringkasnya sebanyak 50 waktu. 50 waktu maksudnya lah, kalau zuhur tu ada 4 rakaat, maknanya 50 waktu rasa-rasanya memang tak ada can untuk kita berniaga. Semayang saja. Daripada 50 turun sampailah kepada 5. Tapi pahala dia sama buat seperti mana 50 waktu. Itu sebab tuan-tuan, tak kala kita tertinggal solat, terutamanya solat apa? Solat secara berjemaah, kata para ulama, musibatun. Tak kala tertinggal solat secara berjemaah ni, kena ungkapkan ke atas diri kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adakah sama dengan semayang kita dengan semayang orang yang berjemaah tadi? Jawapannya tidak sama. Bahkan kata para ulama, kalau dia solat isyak tertinggal secara berjemaah, kemudian mengisi sepanjang malam sampai ke subuh dengan solat isyak yang begitu panjang, adakah sama pahala dengan semayang berjemaah? La mi'atu kalillah, 1000 kali tidak sama. Bahkan ditakdirkan kalau kita sembahyang lahir-lahir terus sembahyang sampai mati, kita sembahyang, nak banding dengan dapat pahala sembahyang berjemaah pun tak sama. Itu sebab tuan-tuan, kata para ulama, tertinggal solat berjemaah, katakan kepada diri kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lantaran itu adalah merupakan musibah yang besar kepada kita. Jadi dapat kefarduan semayang, bawa turun semua sekali. Nabi diajar oleh malaikat Jibril segala jenis pembacaan, segala jenis pergerakan dalam sembahyang. Diceritakan, diajar betul-betul di depan multazam, ya, di multazam, di depan Kaabah, di dekat pintu Kaabah, sebelah dengan pintu Kaabah itu. Di situlah diceritakan tempat Nabi diajar oleh malaikat Jibril satu persatu mengenai ibadat sembahyang. Saya rasa cukuplah sekadar itu. Dan mudah-mudahan daripada apa yang telah saya kongsikan dalam keadaan yang tidak terlalu amat teratur, kerana peristiwa Isra' wal Mi'raj ni tuan-tuan, betul lah setengah ustaz katakan tidak cukup dalam tempoh 1 jam, tidak cukup dalam tempoh 1 kali peristiwa. Dia mesti banyak lagi pertemuan-pertemuan bagi mengupas peristiwa-peristiwa Isra' wal Mi'raj. Ala kulli hal, alhamdulillah, dalam tempoh yang agak singkat sedikit sebanyak
saya telah dapat kongsikan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan ada padanya motivasi untuk kita terus lagi menghayati peristiwa Isra' wal Mi'raj. Tambah-tambah tadi saya beritahu untuk mencantikkan beriman kita kepada para rasul, maka hendaklah kita ketahui setiap para rasul. Ada banyak lagi kisah-kisah para rasul yang kadang-kadang bila kita cerita tak tahu ni kisah siapa dia. Maka bila tak tahu, dia berbalik kepada bagaimana status keimanan kita kepada para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.